Berita menarik hari ini di asoka.com, Rabu 22 Disember. Baiklah, pada hari ini Sabah merekodkan satu kluster baru COVID-19, membabitkan kes indeks yang baru balik daripada menunaikan ibadah umrah. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, kluster Millennium Saudi itu dikesan selepas kes indeks dikenal pasti positif COVID-19 pada 17 Disember lalu. Katanya saringan yang dibuat dalam kalangan ahli rombongan umrah dan kontak rapat mendapati 10 orang lagi dijangkiti virus berkenaan, menjadikan 11 kes semuanya setakat ini. Sementara itu, masih diberkata kes baru di Sabah meningkat lagi sebanyak 46 kes kepada 202 kes hari ini. Katanya sebanyak 13 daerah mencatat peningkatan kes baru, dengan 3 daerah menunjukkan peningkatan ketara, iaitu Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau. Sementara itu, pasukan pendakian keluarga Malaysia Everest 2022 selesai menamatkan latihan 5 hari 4 malam di Gurkhahat, Gunung Kinabalu. Ketua pasukan Azim Afif berkata berikutan itu, pasukan berkenaan kini dalam persiapan fasa akhir untuk melaksanakan misi menawan puncak Everest pada April 2022. Katanya misi berkenaan membabitkan penyertaan seramai 11 pendaki yang mewakili kaum utama di negara ini selain golongan orang kurang upaya. Jelasnya misi menawan puncak tertinggi dunia itu mahu menyampaikan mesej mengenai semangat perpaduan dalam kalangan penduduk Malaysia yang boleh digarap melalui sukan dan kehidupan. Terdahulu, Tun Johar turut menerima kunjungan hormat pengurusan syarikat berkaitan minyak dan gas Repsol Malaysia yang diketuai Pengurus Kanan Perhubungan Pemegang Taruh Ahmad Fakrul Razi Arsyad. Pada kunjungan itu, Repsol menyampaikan sumbangan berjumlah RM15,000 kepada Yayasan Nur Jauhar YNJ yang diterima pengerusinya, Brigadier Jeneral Alhamra Johar. Manakala kerajaan negeri amat menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus tanpa mengira masa demi untuk mengekang penularan pandemik COVID-19 di Sabah, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, keputusan kerajaan melonggarkan lebih banyak sektor ekonomi menyebabkan tugas dan tanggungjawab petugas barisan hadapan juga semakin bertambah. Beliau berkata semua pihak masih berusaha menangani krisis kesihatan yang mengorbankan banyak jiwa dan memberi impak negatif yang amat besar terhadap ekonomi, sosial dan cara hidup masyarakat global. Beliau berkata demikian pada majlis penghargaan sekalung budi kepada barisan hadapan daerah Tuaran di Grand Ballroom Rasaria Resort semalam. Haji J berharap rakyat secara keseluruhannya membantu kerajaan menangani pandemik COVID-19 dengan mematuhi sepenuhnya SOP yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa. Pada masa yang sama, beliau juga menyeru petugas barisan hadapan agar memberikan kerjasama dan sokongan padu kepada kerajaan dengan membantu menjayakan aspirasi pembangunan negeri sejajar dengan hala tuju Sabah Maju Jaya. Katanya setelah hampir 2 tahun berlalu, rakyat pasti sudah dapat mengadaptasi persekitaran kerja dengan norma baharu. Sementara itu, Haji J juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh warga kerja Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Tuaran di bawah kepimpinan pegawai daerah yang komited memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat ketika pandemik COVID-19. Berita seterusnya, 4 keluarga di kawasan Dewan Undangan Negeri Mambakut bakal meraihkan Christmas di rumah baharu selepas rumah projek perumahan rakyat termiskin PPRT yang diberikan kerajaan siap baru-baru ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Arif berkata ia membolehkan penduduk terbabit meraihkan sambutan Christmas yang disambut Sabtu ini dengan lebih selesa di rumah baharu. Beliau berkata demikian pada majlis ramah mesra dan penyampaian sumbangan Christmas 2021 bagi Dun Mambakut di Dewan Terbuka Pekan Mambakut semalam. Arifin turut berkunjung ke rumah penerima bantuan berkenaan dan menyerahkan replika kunci sebagai simbolik penyerahan rasmi rumah PPRT kepada penerimanya. Sementara itu, anak seorang penerima bantuan rumah PPRT di Kampung Dungau, Frankie Lazim, menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih atas keprihatinan kerajaan menyalurkan peruntukan membina rumah PPRT untuk
untuk membantu rakyat yang tidak berkemampuan. Beliau turut berharap agar kerajaan akan meneruskan usaha murni dalam membantu lebih ramai golongan miskin untuk mendapatkan kediaman yang lebih selesa. Terdahulu ketika menyampaikan sumbangan Krismas kepada wakil gereja bagi kawasan Dun Mambakut, Arifin berkata ia adalah antara keprihatinan kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Jelasnya bagi tahun ini saja kerajaan negeri memperuntukkan 42.9 juta ringgit sebagai bantuan sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di Sabah. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seorang wanita maut manakala dua rakannya cedera apabila kereta dinaiki mereka bertembung dengan kereta ketika melawan arus di Jalan Tuaran Bypass berhampiran Taman Puri Warisan, Kota Kinabalu awal pagi hari ini. Dalam kejadian kira-kira jam 1 pagi itu, mangsa Floreni Dominic, 28 tahun, yang memandu kereta Pro 2 kancil disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan dari Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah. Manakala dua penumpang Pro 2 kancil dan pemandu kereta Pro 2 Alza lelaki berusia 30 tahun yang cedera dibawa ke Hospital Queen Elizabeth II untuk rawatan lanjut. Difahamkan mangsa dalam perjalanan pulang ke rumah di Menggatal selepas selesai menyambut hari lahir rakannya di Suria Inanam. Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, Deputy Superintendent Joe Akhang berkata siasatan awal mendapati ketika Pro 2 Alza dipandu, seorang lelaki berada di lorong kanan dari arah Tuaran menghala ke penampang. Katanya sebaik tiba di lokasi kejadian, pemandu Pro 2 Alza melihat kereta Pro 2 kancil dipandu mangsa bersama dua penumpang datang dari arah bertentangan secara melawan arus. Dalam keadaan yang terkejut dan cuba mengelak ke kiri jalan, namun disebabkan jarak terlalu dekat menyebabkan pelanggaran berlaku. Joe berkata mayat mangsa kemudian dihantar ke Jabatan Forensik Queen Elizabeth I dan sampel darah mangsa akan diambil ketika bedah siasat dijalankan untuk dihantar ke Jabatan Kimia bagi analisis alkohol. Siasatan masih diteruskan dan meminta kerjasama orang ramai yang menyaksikan kejadian itu supaya tampil untuk membantu siasatan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.